bab yazifun, mana mereka bersegera datang, mereka datang dengan segera. An-nasalan maknanya yazifun itu an-nasalan fil mash, cepat dalam perjalanan mereka, yakni mereka datang dengan segera, yakni kepada Nabi Ibrahim. Wa aqbalu ilaihi yazifun, begitu ayatnya. Mereka datang, pergi, mereka tuju Ibrahim dengan segera, pergi cari Ibrahim dengan segera. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya pada suatu hari dibawakan kepada Nabi SAW daging. Baginda pun bersabda, sesungguhnya Allah akan menghimpunkan pada hari kiamat nanti orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian di padang, di suatu padang yang sama. Fayusmi'uhum ad-da'i, orang yang menyeru akan memperdengarkan suaranya kepada mereka, dan pandangan akan dapat melihat mereka. Matahari akan hampir kepada mereka. Fadzakara, lalu baginda menyebutkan hadis syafa'ah. Fayatuna Ibrahim, mereka pun pergi kepada Ibrahim lalu berkata, engkau Nabiullah dan kekasihnya di muka bumi ini, tolonglah kami menghadap Tuhanmu. Fayaqul, maka dia berkata, dan dia teringatkan atau menyebutkan beberapa dusta yang telah dilakukannya. Nafsi, nafsi, masing-masing, dengan diri masing-masing lah. Idhabu ila Musa, pergilah kamu kepada Musa. Taba'ahu Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas menyokong Abu Hurairah, yakni sama-sama meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'id bin Jubair dari ayahnya, dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, sabda baginda, yarhamullahu umma Ismail, semoga Allah merahmati ibu Ismail. Kalaulah dia tidak bersegera, kalaulah dia tidak gopoh, tidak bertindak cepat, nescaya Zam-Zam itu akan menjadi air, mata air yang mengalir terus menerus. Al-Ansari berkata, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, katanya, adapun Katsir bin Katsir, dia menceritakan kepadaku, katanya, aku dengan Uthman bin Abi Sulaiman duduk bersama Sa'id bin Jubair. Tiba-tiba Sa'id bin Jubair, ataupun lalu Sa'id bin Jubair berkata, bukan begitu, Ibnu Abbas telah menceritakan kepadaku, tetapi dia berkata, Ibrahim membawa Ismail dan ibunya ketika ibunya masih lagi menyusuinya. Bersama ibunya ada Shannah, ada satu gereba buruk, lam yarfa'hu, tetapi Ibnu Abbas tidak mengangkat hadis ini, yakni kepada Nabi SAW. Ibnu Abbas tidak meriwayatkan hadis ini secara marfu', itu makna lam yarfa'hu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ayyub As-Sakhtiyani dan Katsir bin Al-Muttalib bin Abi Wada'ah, masing-masing dari dua orang ini menambahkan dari yang seorang lagi cerita dari Sa'id bin Jubair. Ibnu Abbas berkata, perempuan yang mula-mula memakai ikat pinggang ialah ibu Ismail. Dia telah mengambil ikat pinggang ataupun memakai pending ikat pinggang, litu'fiya atharaha ala Sarah, untuk berbudi kepada Sarah, untuk berbuat baik, untuk berkhidmat kepada Sarah. Thumma ja'a biha Ibrahim wa bibniha Ismail wa hiya turdi'u. Kemudian Ibrahim membawanya dan anaknya Ismail ketika dia masih menyusukan anaknya. Hatta wada'ahuma, sampai Ibrahim meletakkan mereka berdua dekat bait, yakni Baitillah, dekat di samping dekat Baitillah, tak jauh ataupun berdekatan dengan satu pokok besar di sebelah atas Zam-Zam.
dan sebelah atas masjid. Pada ketika itu tidak ada sesiapa pun di Mekah dan tidak ada air pun di sana. Ibrahim meletakkan mereka berdua di sana dan meninggalkan satu jirab, satu kampit lah, buah tamar, ataupun satu karung buah tamar, wasiqaan, dan satu bekas air, fihima, yang mengandungi air, gereba yang mengandungi air. Thumma qaffa Ibrahim muntaliqan, kemudian Ibrahim berangkat pergi, meninggalkannya, berangkat meninggalkan mereka. Fatabi'athu ummu Ismail, ibu Ismail menurutnya sambil berkata, wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Adakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada sesiapa pun di sini dan tidak ada apapun? Faqalat lahu dzalika miraran, ibu Ismail beberapa kali berkata begitu kepadanya, tetapi dia tetap tidak berpaling. Faqalat lahu, maka ibu Ismail pun berkata kepadanya, adakah Allah telah memerintah engkau begini? Ibrahim menjawab, ya. Qalat, ibu Ismail pun berkata, kalau begitu dia tidak akan mengabaikan kami, dia tidak akan membiarkan kami. Kemudian ibu Ismail pun pulang, Ibrahim pun pergi. Sehingga apabila Ibrahim sampai dekat Thaniyah, di mana mereka tidak lagi nampak Ibrahim di situ, Ibrahim pun menghadap, berpaling menghadap ke arah Baitullah, kemudian berdoa. Dengan doa ini sambil mengangkat dua tangannya berdoa. Faqala, dalam doanya itu dia kata begini, yang tersebut dalam Al-Quran, Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Itu sampai kepada yashkurun. Oh Tuhanku, aku telah menempatkan zuriatku, maknanya aku telah menempatkan sebahagian dari zuriatku di lembah yang tidak ada apa-apa tanaman, berdekatan dengan rumahmu yang diharamkan, rumahmu yang sebut sebagai tanah haram. Lepas itu seterusnya sampai kepada la'allahum yashkurun. Dan ibu Ismail terus menyusukan Ismail, dan dia sendiri meminum air tadi, air yang ada dalam gereba tadi, sehingga habislah air dalam gereba itu. Dia pun dahaga, kehausan, anaknya juga kehausan. Wa ja'alat tanzuru ilaihi yatalawwa, ibu Ismail yakni Hajar memandang kepada anaknya sedang menggelepar ataupun menggelupur di atas tanah. Fantalaqat, dia pun pergi kerana tidak senang melihat keadaan anaknya begitu. Dia dapati Safa adalah bukit yang terdekat di kawasan itu. Dia pun berdiri di atas bukit itu, kemudian melihat ke arah lembah. Takut-takut dia nampak sesiapa, tetapi dia tidak nampak sesiapa pun. Dia turun dari bukit Safa itu hingga sampai ke lembah. Rafa'at tarafa dir'iha, dia mengangkat ujung bajunya, yang ini menyingsing lah bajunya, kemudian berlari seperti orang yang penat, hingga sampai ke lembah itu. Thumma atat al-Marwah, kemudian pergi ke Marwah. Faqabat 'alaiha, berdiri di sana melihat, takut kalau ada sesiapa, tetapi tidak kelihatan sesiapa pun. Dilakukannya 7 kali begitu. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, kerana itulah orang ramai bersa'i di antara keduanya, yakni Safa dan Marwah itu. Bila dia naik ke atas Marwah,
tiba-tiba dia terdengar satu suara. Dia pun berkata, diam. Maksudnya kepada dirinya sendiri. Kemudian dia cuba mendengar dengan sebaik-baiknya. Tetap dia mendengar juga suara itu. Faqalat, dia pun berkata, qad asma'ta, engkau telah pun memperdengarkan suaramu. Jika ada apa-apa pertolongan, bantuan padamu, maka bantulah. Rupa-rupanya malaikat berada dekat Zamzam. Fabahatha bi'aqibihi, dia pun bahatha bi'aqibihi, dia pun menghentak dengan tumitnya, dengan tumitnya tanah itu. Auqala, atau perawi berkata, dengan sayapnya, hingga keluarlah air. Hajar pula tuhawwidhuhu, yakni membuat kepungan, membuat macam kolam gitu, mengepung air tadi dengan tanah. Wa taqulu biyadiha, dan membuat dengan tangannya begitu, buat macam penghalang air lah. Wa ja'alat taghrifu, dan dia mencebok air itu untuk memasukkan ke dalam gerebanya. Air itu terus memancut keluar setelah dia mencebok. Qala Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati Ibu Ismail kalau dia meninggalkan Zamzam itu, atau dia berkata, kalau dia tidak mencebok air itu, nescaya Zamzam akan menjadi mata air yang terus menerus mengalir. Qala, kata perawi atau kata Nabi SAW, fasyaribat, dia pun minum air dan dapat menyusukan anaknya kembali. Malaikat pun berkata kepadanya, jangan engkau bimbangkan, engkau terabai di sini, kerana di sini ada Baitullah. Budak ini akan membinanya bersama ayahnya, dan sesungguhnya Allah tidak akan mengabaikan ahlinya, orang-orang yang disayanginya ataupun penghuni tempat itu. Wa kana al-bait murtafi'an min al-ard karrabiyah, Baitullah pada ketika itu murtafi'an, tinggi, berada tinggi dari bumi, seperti tanah tinggi lah, seperti tanah tinggi. Ta'tihi suyul, Baitullah itu ta'tihi suyul, dirempuh oleh banjir, kadang-kadang dari sebelah kanan, kadang-kadang dari sebelah kiri. Begitulah keadaannya, sehingga satu rombongan dari kabilah Jurhum ataupun ahli rumah Jurhum datang ke tempat itu melalui jalan Kada. Mereka pun berhenti di bahagian bawah Mekah. Tiba-tiba mereka ternampak burung yang sedang berlegar-legar di atas itu. Mereka pun berkata, burung ini berlegar-legar kerana nampak air, kerana kita telah pun maklum di sini sebelum ini tidak ada air. Mereka pun menghantar seorang utusan ataupun dua orang. Fa idzahum bil ma, rupa-rupanya betul sangkaan mereka ada air, memang ada air di situ. Mereka pun kembali menceritakan kepada orang ramai lagi, kepada kumpulan mereka yang ramai lagi itu, tentang air terdapat di situ. Fa aqbalu, semua mereka pun datang. Qala, Nabi SAW bersabda, Ibu Ismail ada dekat air itu, sumber air itu. Mereka pun berkata, adakah engkau izin untuk kami berhenti di sini, untuk kami berhenti turun di sini? Ibu Ismail berkata, ya, tetapi kamu tidak berhak terhadap air ini. Mereka berkata, baiklah, tak apa. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, suasana itu telah menyebabkan Ibu Ismail hilang kesepiannya, dan dia sangat suka kepada suasana yang mesra, suasana mesra
ataupun perhubungan dengan orang. Setelah sekian lama tak ada orang lah. Fanazalu, mereka pun singgah di situ dan menghantar utusan untuk ahli keluarga mereka datang pula ke situ. Fanazalu ma'ahum, semua mereka kemudiannya tinggal di situ. Hatta idza kana biha ahlu abyad, sehingga setelah ada beberapa keluarga di situ dari kalangan mereka, dan budak itu pun, yakni Ismail itu pun telah besar, telah muda remaja dan belajar bahasa Arab dari mereka. Wa anfasahum wa a'jabahum, budak itu telah membuatkan hati mereka tertarik dan kagum dengannya ketika dia telah besar ataupun muda belia. Bila Ismail telah pun layak berkahwin, mereka kahwinkannya dengan seorang perempuan dari kalangan mereka, dan ibu Ismail pun matilah. Setelah itu Ibrahim datang setelah Ismail berkahwin untuk melihat peninggalannya, tetapi kebetulan dia tidak menemui Ismail. Ketika dia datang, dia pun bertanya istrinya tentang Ismail. Istrinya berkata, dia keluar untuk mencari sesuatu untuk kami. Kemudian Ibrahim bertanya perempuan itu tentang rezeki mereka, penghidupan mereka, dan tentang keadaan mereka. Istri Ismail menjawab, kami berada dalam keadaan paling teruk, dalam keadaan susah dan menderita, kata dia. Istrinya mengadu kepada Ibrahim. Qala, Nabi SAW, Ibrahim berkata, kalau suamimu pulang nanti, engkau kirim salam aku kepadanya dan katakan kepadanya biar dia ubah bendul ataupun bendul pitu dia tu. Bila Ismail datang, dia merasakan sesuatu. Dia merasakan sesuatu yang mesra, sesuatu yang anasa syai'an. Dia merasa ada sesuatu yang dikesan kedatangan ayahnya itu. Dia pun berkata, adakah sesiapa datang kepada kamu? Istrinya menjawab, ya, ada seorang tua begini-begini rupanya datang kepada kami. Dia tanya kami tentang kau. Aku pun ceritalah kepadanya. Dia tanya saya bagaimana penghidupan kita. Aku cerita kepadanya bahawa kita dalam kesusahan dan menderita. Qala fahal awsaki bisyai'in. Ismail bertanya lagi, adakah dia telah berpesan apa-apa kepadamu? Qalat na'am. Isteri dia pun kata, ya, dia suruh aku sampaikan salamnya kepada engkau, dan dia berkata dia suruh engkau ubah bendul pintu engkau. Qala dzaki abi, dia kata itulah ayahku, kata dia, dan dia suruh aku berpisah dengan engkau. Oleh itu baliklah engkau ke rumah ahli keluargamu. Ismail pun cerai dia dan berkahwin pula dengan yang lain. Tak lama itu, falabitha anhum Ibrahim masya Allah, beberapa lama kemudian, itu maknanya falabitha anhum Ibrahim masya Allah, beberapa lama kemudian setelah Ibrahim meninggalkan mereka, beliau datang kembali, tetapi tidak mendapati Ismail di rumah. Dia masuk menemui istri Ismail itu, fasa'alaha, dan bertanya istri dia tentangnya. Istrinya kata dia keluar untuk mencari rezeki. Qala, Ibrahim bertanya, bagaimana kamu? Dan dia bertanya tentang istri dia tentang penghidupan dan juga keadaan mereka. Istri Ismail berkata, kami dalam keadaan baik dan dalam keadaan senang. Dan dia memuji Allah. Qala, Ibrahim bertanya, apa makanan kamu? Dia menjawab, daging. Apa minuman kamu? Dia kata, air. Ibrahim pun mendoakan, ya Allah, berkatilah untuk mereka pada daging dan air. Nabi SAW bersabda pada ketika itu tidak ada lagi bijirin. Sekiranya ada, tentu Ibrahim mendoakan juga keberkatan bijirin itu untuk mereka. Qala,
Nabi SAW bersabda lagi, dua perkara ini kalau sesiapa mengambilnya di tempat yang selain dari di Mekah, tidak akan sesuai untuk kesihatannya. Ini kalau makan daging dengan air, daging dengan air semua, tempat lain tidak akan sesuai. Qala fa idza jaa zawjuk, Ibrahim berkata, kalau suamimu pulang, kirimlah salamku kepadanya dan suruhlah dia supaya mengemaskan lagi bendul pintu rumah dia, pintu rumahnya. Bila Ismail datang, qala, Ismail pun bertanya, adakah sesiapa datang? Istrinya menjawab, ya, ada seorang tua yang elok keadaannya, cantik orangnya. Wa asnat alaih, dan istrinya memuji orang tua itu. Fasa'alani anka, dia bertanya aku tentangmu. Aku ceritakan kepadanya. Dia bertanya aku bagaimana penghidupan kita. Aku ceritakan kepadanya bahwa kita dalam keadaan baik. Qala, Ismail bertanya, adakah dia berpesan apa-apa kepadamu? Istrinya menjawab, ya, dia berkirim salam kepadamu dan menyuruh engkau mengemaskan lagi bendul pintumu. Ismail pun berkata, itulah ayahku dan engkaulah bendul pintu itu. Dia menyuruh aku supaya terus memegang kamu, yakni beristrikan kamu. Kemudian labitha anhum masya Allah, beberapa lama Ibrahim meninggalkan mereka. Setelah beberapa lama Ibrahim meninggalkan mereka, dia datang kembali selepas itu. Ketika itu Ismail sedang meraut nablan, anak panah, batang anak panah di bawah satu pokok besar dekat dengan telaga Zamzam itu. Falamma ra'ahu, bila Ismail melihat Ibrahim, qama ilaih, dia pun bangkit dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh anak terhadap ayah, ayah terhadap anak, dan anak terhadap ayah. Kemudian dia pun berkata, Ibrahim berkata, wahai Ismail, sesungguhnya Allah menyuruh aku, memerintahkan aku melakukan suatu perkara. Qala, Ismail berkata, buatlah apa yang Tuhanmu suruh engkau itu, perintahkan kepada engkau itu. Qala, Ibrahim berkata, dan engkau akan menolongku. Ismail berkata, aku akan menolongmu. Qala, Ibrahim berkata, kerana Allah menyuruh aku membina di sini sebuah rumah, dan beliau mengisyaratkan kepada satu kawasan tinggi, bonggol, kawasan yang berbonggol itu, yang tinggi di sekitar kawasan itu. Qala fa 'inda dzalika rafa'a al-qawa'id, pada ketika itulah mereka mengangkat, meletakkan asas Baitillah itu. Ismail pun membawa batu dan Ibrahim membina sehingga binaan itu naik tinggi. Ja'a bihadzal hajar, Ismail pun membawa batu ini kepadanya dan diletak untuk Ibrahim. Faqama alaih, Ibrahim pun berdiri di atas batu itu untuk membina Baitullah, dan Ismail menghulurkan batu kepadanya sambil mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Oh Tuhan kami, terimalah amalan ini dari kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Qala faja'ala yabniyan, Nabi SAW bersabda, mereka pun terus membina sehingga mengelilingi sekeliling Kaabah, sekeliling Baitullah, sambil berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya ketika Ibrahim, lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi ma kana lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi ma kana kharaja bi Ismail wa ummi Ismail. Setelah berlaku di antara Ibrahim dan istrinya apa yang telah berlaku, beliau pun membawa Ismail dan ibu Ismail. Bersama mereka ada satu gereba buruk yang berisi air. Ibu Ismail pun minum air dari gereba itu, dan susunya keluar
untuk anak kecilnya itu. Sehingga apabila Ibrahim sampai ke Mekah, ditinggalkan istrinya di bawah satu pokok besar. Kemudian Ibrahim pulang kepada ahlinya, fattaba'athu. Ibu Ismail pun mengikutnya, sehingga mereka sampai dekat Kada. Dia pun memanggil Ibrahim dari belakang. Wahai Ibrahim, kepada siapakah engkau akan meninggalkan kami? Ibrahim berkata, kepada Allah. Qalat, Hajar berkata, raditu billah, aku rela dengan Allah, aku reda dengan Allah. Qala, Nabi SAW bersabda, ibu Ismail pun pulang, yakni ke tempat yang diletakkan oleh Ibrahim itu, dan terus minum air dari gereba itu. Selagi dia meminum air itu, teruslah susunya keluar untuk anaknya, sehinggalah apabila air itu kehabisan. Qalat, ibunya pun berkata, kalaulah aku pergi dan melihat kalau ada sesiapa. Qala, Nabi SAW pun bercerita, dia pun pergi naik ke atas bukit Safa, melihat ke sana, melihat ke sini, tetapi tidak didapatinya sesiapa pun. Kalau ada sesiapa, tetapi tidak didapatinya sesiapa. Bila dia sampai ke lembah itu, saat dia berlari dan pergi ke Marwah pula. Dilakukan begitu beberapa kali. Kemudian dia berkata, kalau aku pergi dan aku lihat, ma fa'al, apakah yang berlaku, apakah yang dilakukan oleh budak itu, anaknya itu. Maksud beliau as-sabi, anak itu. Apakah yang dilakukannya, maksudnya itu anaknya. Pergi tengok anak dia pula. Dia pun pergi, diperhatikannya. Rupa-rupanya anak dia tu dalam keadaan itu juga, ka'annahu yanshaq lil maut, macam dia nak menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi sesak nafas Ismail. Dirinya tidak senang melihat keadaan itu, tak sampai hati dia melihat keadaan anaknya begitu. Dia pun pergi sambil berkata, yakni di dalam hatinya, kalau aku pergi untuk kulihat, mana tahu kalau ada sesiapa. Dia pun pergi, lalu naik ke atas bukit Safa, fanazarat, dan melihat ke sana dan ke sini, kalau ada sesiapa, tetapi tidak ada sesiapa pun. Sehinggalah 7 kali cukup dia berulang alik antara Safa dan Marwah itu. Kemudian dia berkata, kalau aku pergi kalau aku pergi melihat apakah keadaan anaknya itu, tiba-tiba dia mendapati satu suara. Faqalat, dia pun berkata, tolonglah kalau ada apa-apa kebaikan padamu. Rupa-rupanya Jibril mari. Qala, Nabi SAW menceritakan, faqala bi'aqibihi, dia pun menghentakkan tumitnya, hakadha, begini. Nabi SAW mengisyaratkan dengan tumitnya atas tanah. Qala, Nabi SAW menceritakan, fambathaqal ma, maka keluarlah air. Fadahishat ummu Ismail, ibu Ismail terkejut sambil dia mengepung air itu, membataskannya dengan tanah. Faqala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, qala, yani Ibnu Abbas berkata, Abul Qasim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah ibu Ismail meninggalkannya, membiarkannya, yani tidak mengepungnya air, tidak mengepung air itu, nescaya air tadi akan melimpah. Qalat faja'alat tashrabu, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bersabda, ibu Ismail pun minum air tadi dan mengalirlah susunya untuk anaknya. Qala famarra nasun min Jurhum, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita lagi, kemudian lalu beberapa orang dari kabilah Jurhum di perut lembah itu, di lembah itu mereka pun ternampak burung, semacam mereka pelik dengan adanya burung di situ. Mereka pun berkata, burung ada apabila ada air. Mereka pun hantar utusan mereka untuk melihat. Memang betul ada air di sana. Dia pun datang, fa'atahum fa'akhbarahum. Utusan mereka itu pun datang kepada mereka dan menceritakan
Mereka pun pergilah kepada Hajar. Mereka berkata, wahai ibu Ismail, adakah engkau izinkan kepada kami? Ibu Ismail tu, yakni mana kemudian dia tahulah nama tu. Adakah engkau izinkan kepada kami untuk kami duduk bersama engkau di sini? Fabalagha ibnuha. Selepas itu, setelah lama selepas itu, anaknya pun baligh, anaknya pun besar, anaknya pun berkahwin dengan seorang perempuan dari kalangan mereka. Qala, Nabi SAW bercerita, kemudian Ibrahim pun badali Ibrahim pun teringat, Ibrahim pun berasa nak pergilah. Badali Ibrahim, ataupun ternyata kepada Ibrahim, yakni keperluan pergi kepada anak dan isterinya itu. Bada tu makna nyata. Nyata tu boleh jadi wahyu ke apakah, tak tahulah. Faqala li ahlihi, dia pun berkata kepada isterinya, hak seorang lagi yang bernama Sarah, inni muntali'un tarikati, aku nak pergi tengok peninggalanku. Qala, kata Nabi SAW, dia pun pergi, fasallama, lalu memberi salam. Dia bertanya di mana Ismail. Isterinya berkata dia pergi untuk berburu. Qala, Nabi SAW, Ibrahim berkata, quli lahu, ceritakan, katakan kepadanya apabila dia pulang nanti, supaya dia ubahlah pintu ni, bendur pintu, pintu rumah engkau ni. Falamma jaa, bila Ismail datang, isterinya menceritakan. Ismail pun berkata, engkaulah bendul itu, pergilah balik kepada ahli keluargamu. Qala thumma innahu badali Ibrahim, Nabi SAW bercerita, kemudian nyata pula kepada Ibrahim selepas itu. Dia pun berkata kepada isterinya, aku nak pergi, aku mahu pergi melihat peninggalanku. Dia pun pergi. Dia bertanya di mana Ismail. Isterinya berkata dia pergi berburu. Faqalat, isterinya pun berkata, singgahlah di rumah kami, dapat makan, minum. Faqala, Ibrahim pun bertanya, apa makanan kamu dan apa minuman kamu? Isteri Ismail berkata, makanan kami ialah daging dan minuman kami ialah air. Ibrahim pun mendoakan, Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim, berkatilah untuk mereka pada makanan dan minuman mereka. Faqala Abul Qasim, Ibnu Abbas berkata, faqala Abul Qasim, yakni Nabi SAW bersabda, itu adalah keberkatan disebabkan oleh doa Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma innahu badali Ibrahim, kemudian nyata kepada Ibrahim, kemudian Ibrahim mahu pergilah melihat Ismail dan ibunya. Faqala li ahlihi, dia berkata kepada istrinya, inni muttali'un tarikati, aku mahu melihat peninggalanku. Dia pun pergi, kebetulan berjumpa dengan Ismail duduk di belakang telaga Zamzam, sedang membaiki, sedang mengelokkan, yakni sedang meraut, tadi dalam riwayat tadi sedang meraut anak panah dia, kayu anak panah dia. Dia pun berkata, wahai Ismail, sesungguhnya Tuhanmu menyuruhku membina untuknya sebuah rumah. Ismail berkata, patuhlah, ikutlah Tuhanmu. Qala innahu qad amarani an tu'inani alaih. Ibrahim berkata, Allah memerintahkan aku supaya engkau menolong aku membinanya. Qala idzan af'al. Ismail berkata, kalau begitu aku akan bantu, aku akan buat. Atau kama qal, atau lebih kurang begitulah kata-katanya. Qala Nabi SAW bercerita, faqama, mereka pun bangkitlah. Ibrahim membina dan Ismail menghulurkan batu kepadanya, sambil mereka berdua baca hak ni, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Qala, Nabi SAW bercerita, hingga naik tinggi binaan itu, dan orang tua itu tidak mampu, tidak larat untuk mengangkat batu. Faqama ala hajaril maqam, beliau pun berdiri di atas batu maqam Ibrahim, yang kemudiannya dalam Quran sebut wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, batu itulah. Faja'ala yunawiluhu al-hijara, Ismail menghulurkan batu kepadanya, sambil mereka berdua
mendoakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi panjang lagi cerita ni. Cerita Ibrahim ni. Oleh kerana hadis ni pun panjang, kita berhenti sekat tu lah. Bacanya. Tengok semula. Babun yazifun wa aqbalu ilaihi yazifun. Jadi bila tengok berhala dia pecah habis ni, hak kecil-kecil ni. Pasal sebelum pada Nabi Ibrahim ada dah macam sebut-sebut lah tentang berhala ke apa tu, duduk bahas dah. Apa-apa dia pun fikir tak ada lain, ini kerja Ibrahim lah. Pergi yazifun, dengan segera pergi menuju Ibrahim. Puak-puak ni, kafir penyembah berhala ni, itu maksud yazifun. Imam Bukhari kata yazifun itu makna an-nasalan fil mashi, yani al-isra' fil mashi, yani cepat, berjalan cepat, pergi cepat-cepat pergi berjumpa dengan Ibrahim. Itu ceritanya. Jadi sehubungan dengan berhala kecil-kecil tu dihancurkan, Nabi Ibrahim kata, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqu. Dalam Quran disebut, ini hak besar lah buat ni, dia tinggal hak besar. Hak besar lah buat ni, tanyalah kalau boleh kecek. Nabi Ibrahim kata. Di situ sebelum ni, baru ni minggu lepas kita sudah jumpa ada, itu disebut sebagai salah satu dari 3 dusta yang telah dilakukan oleh Ibrahim. 3 dusta. Salah satunya hak tadi lah, dia kata hak besar tu lah yang buatnya. Begitu. Baru ni sudah kita bincang dah lebih kurang apa yang dimaksudkan dengan dusta tu. Sebenarnya tidak tepat kalau nak dikatakan dusta. Ana sudah sebut dah. Oleh kerana sebut adalah hadis ni ada dusta, Nabi Ibrahim berdusta itulah, maka ramai juga ulama yang mempertikaikan hadis ini. Ia kata hadis ini tidak sahih dalam Bukhari. Kandungan dia, walaupun sanad dia tu sahih, tapi kandungan dia tu, matan dia tu, dari segi dirayahnya, hadis ini tidak sahih, dan ini termasuk dalam Israiliyat. Ramai ulama yang berpendapat begitu. Termasuklah Syekh Muhammad Abduh, dan ramai lagi. Kalau di India, Sayyid Sulaiman Nadwi juga, mana dia kata ini Israiliyat, dia tak boleh terima. Tetapi lebih ramai ulama-ulama yang menerimanya. Kita juga menerima hadis ini, tak jadi masalah. Cuma seperti ada sebut dah baru ni, penyelesaiannya, hadis ini tetap sahih dan baik ni, banyak menyelesaikan masalah ni. Kalau kita tolak ni, kabur hak lain. Hadis Ibnu Abbas ni. Begitulah tentang hadis ni. Orang dia kata gini, orang dia kata gini, biasalah waktu tu. Ada kalanya kita terima, ada kalanya kita tidak terima, orang lain terima. Ada kalanya orang lain tak terima, kita terima. Biasalah waktu tu. Masing-masing lah, bagilah alasan. Jadi alasan yang dibagi itu, di antaranya seperti yang anda sudah sebut baru ni, tak betul kalau kata Nabi ni berdusta. Sebab Nabi ni salah satu sifat dia sidq. Kalau dia berdusta, mana ada sidq lagi? Sekurang-kurangnya orang boleh kata dia ada juga berdusta. Walaupun dusta tu kot mana-mana pun, untuk kebaikan pun dusta juga. Adakah Nabi berdusta? Jadi kalau lagu tu kita tak boleh kata dia benar lah 100%. Dengan sebab tu, situ asasnya. Sebab hal tu termasuk dalam musallamat, dalam akidah, bahawa Nabi ni benar, tak berdusta. Kalau ada satu hadis ahad bercanggah dengan hal tu, kita tak boleh, kena ketepikan, kena utamakan hal tu. Itulah alasan mereka. Bagus juga, sedap juga alasan mereka tu, dia ada alasan dia. Tetapi anda sudah sebut dah baru ni, hak kadzabat, hak sebut dusta, sebut gini-gini ni, ini adalah termasuk dalam tasarrufat perawi dalam istilah hadis. Kadang-kadang perawi itu dia ubah surat, sebab dia riwayat bil makna, dia riwayat dengan makna, dia bukan riwayat dengan lafaz. Apabila dia riwayat dengan makna, dia kira lafaz itu boleh menggantikan hak lain, makna boleh mengambil alih hak maksud hak Nabi SAW sebut. Dia tak ingat molek hak tu lafaz dia, jadi dia riwayat dengan makna, kena hak dusta, perkataan dusta. Sepatutnya dia tidak bubuh perkataan dusta. Sebab apa? Sebab zahirnya nampak dusta. Dari satu segi boleh juga dikatakan dusta.
Hak sebenarnya tidak begitu. Banyak yang seumpama ini dalam hadis. Banyak yang seumpama ini. Di antaranya perempuan itu dilahirkan dari tulang rusuk. Oh, itu pun riwayat bil makna juga. Innal mar'a khuliqat min dhila'in. Min dhila'in. Dijadikan dari tulang rusuk. Kita nak kata seperti lagu mananya, dah min. Situlah keliru. Maka setengah orang dia pun pelaga. Dia ambil kata hak Taurat, hak Bible, ambil memang dalam Taurat ada sebut daripada tulang rusuk pun. Jadi daripada tulang rusuk. Tulang rusuk siapa? Dia Adam. Jadilah cerita lagu tu. Padahal banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyebutkan kadzilai, seperti pula, bukan dari. Jadi hak mana satu dari dua hadis ni hak asal? Hak riwayat bil lafz, hak mana pula riwayat bil makna? Ini hijau ulama hadis menentukan hak mana riwayat bil lafz, hak mana riwayat bil makna. Dan itu kita sudah bincang dah waktu tu. Tidak perlu diulangi lagi apa makna min gapo tu semua tu. Hak ni pun gitu juga ni. Jadi kita ketepikan, kita anggap ni tasarruf perawi, tindakan ataupun ubah suai riwayat bil makna oleh mana-mana perawi lah. Kita tak tahulah siapa dalam ramai-ramai tu, tak tahu, tidak dapat dipastikan. Tetapi ini termasuk di dalam ubah suai yang dilakukan oleh perawi. Kita tak usah terima tu, tetapi kandungan dia secara umum kita terima. Dan kita boleh takwil. Hak kata dusta, sebab kalau dia kata dusta, mana dustanya? Kalau Ibrahim kata inni saqim dulu, aku sakit, berapa ramai orang yang zahirnya orang tak nak nampak dia sakit, darah tinggi, bermerah baru muka tu, merah muka, orang kata segar, orang tak tahu, dia kata saya sakit. Boleh jadi Nabi Ibrahim cerita sungguh memang dia sakit, adalah sakit, tapi tak perlu ayat pada orang sakit ke apa. Kalau kita katakan Ibrahim kata saya sakit, dia cakap betul, dia tidak berdosa, apa salah? Tak mesti mana sakit itu orang tahu sakit. Berapa banyak penyakit yang orang tidak nampak sakit, dan seseorang itu tidak mengaduh apabila dia sakit. Mana boleh kita kata dalam Quran kata kah Nabi Ibrahim telah berdusta bila dia kata inni saqim, bal fa'alahu kabiruhum, tu dia berdusta? Adakah? Tak ada. Dalam Quran tak ada kata dia berdusta. Semua dia kata lagu tu inni saqim. Kalau dia tidak sakit tubuh, sakit hati, sakit juga. Sakit hati dengan keadaan kamu, sakit hati boleh jadi. Itu termasuk dalam bab kinayah, termasuk dalam bab tauriyah, yang mana dari segi bahasa boleh, tidak salah. Apabila dari segi bahasa pun ada keharusan menggunakan yang seumpama itu, apa kita kata dusta? Dalam Quran pun tak ada sebut dusta. Dalam Quran pun tak ada sebut dusta. Kalau dalam Quran ada sebut dusta, kita kata hadis ni betul lah, lafaz ni. Pak Nabi Ibrahim berdusta 3 kali. Boleh jadi hak asalnya Nabi SAW sebut Nabi Ibrahim telah melakukan tauriyah pada 3 tempat. Boleh jadi dia kata gitu. Tauriyah itu dipahaminya dusta. Tauriyah itu satu istilah dalam ilmu balaghah, dan itu bukan dusta. Semua ulama kata tidak dusta lagu tu. Ataupun kalau kita tak terima tauriyah pun, dia kata saya sakit, boleh jadi dia sakit semua, atau sakit hati, tidak dusta tu lagu tu. Bal fa'alahu kabiruhum tu, dia tidak kata berhala hak besar tu buat, dia kata untuk ilzamul khasm, orang panggil, untuk membungkamkan, mematikan hujah musuh, hujah lawan. Itu bukan dia berdusta. Takkanlah dia tidak tahu ya berhala hak besar tu, hak kecil kau mana-mana tak boleh buat kau besar tu. Dia duk kata sama kan pada ayah dia, bapa engkau duk sembah ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Bapa duk sembah hak tidak dengar, hak tidak boleh melihat, hak tidak dapat beri apa-apa kepada engkau. Maknanya tak ada kau bersatu. Takkanlah setelah dia kata lagu tu kita nak anggap Nabi Ibrahim ni dia menganggap hak besar tu sungguh kata. Lepas tu dia bukan dia kata hak besar tu kata, tentu kita kata tidak, dia tidak kata hak besar tu kata. Dia tidak kata dia kata. Itu dari segi hujah dah kamu terima hak ni hak paling besar. Hak besar ni tidak berasa nak marah kau? Orang duduk sembah hak kecil-kecil. Cuba kamu fikir. Ni dalam Hasyiah Sindi dia ada sebut benda anda sebut ni. Dalam Hasyiah Sindi bawah tu.
Andaikan kamu kata ini Tuhan yang paling besar, apa dia kurang ke kuasa dia sehingga perlu disembah hak kecil-kecil ni? Kalau nak kira, marah dia pasal orang sembah hak lain, orang anggap hak lain ada kuasa, dia ni tidak ada kuasa penuh. Munasabah kalau dia pukul sebab dia marah. Itu dari segi logiknya. Satu. Yang kedua, kalau hak kecil ni dipukul, kalau orang lain pukul, apa dia tak ayat? Kalau Tuhan ni besar, Tuhan ni yang kita sembah, takkan dia tak boleh cerita ke pasal, takkan boleh dia tak boleh pertahankan diri dia. Hak besar tu pun kalaulah dia restui hak kecil-kecil ni, Tuhan hak kecil-kecil, takkan dia tengok saja. Apa dia tengok saja kalau ada orang lain pun? Ini pada hakikatnya dia lah yang buat, pasal dia elok. Itu dari segi berhujah tu. Dari segi berhujah, bukan dari segi maknanya dia terima ataupun dia berdusta, dia kata dia tidak. Itu dari segi hujah, nak suruh dia tu buka fikiran. Mana ada dusta lagu tu? Sebab orang bahas, dia guna hujah musuh, hujah lawan dia. Hak lawan dia tu terima lagu mana? Dan kalau kamu terima lagu ni, baik, dalam kitab demo ada sebut lagu ni, apa tak pakai? Bukan bermakna dia pakai, dia nak mati hujah tu. Supaya juga baru ni kita sebut dalam hadis, duanya sebut dalam Quran, satu lagi sebut dalam hadis. Dia kata kepada Sarah tu, dia kata adik-beradik saya. Adik-beradik, innamal mu'minuna ikhwatun. Dalam Quran apa ada sebut? Orang mukmin tu saudara. Isteri dia pun saudara dia dari segi agama. Apa dusta? Tidak dusta. Macam mana kita nak boleh kata dusta? Kecuali kalau kita kata, kalau orang tu kata orang mukmin ni, kalau seseorang tu kata orang mukmin tu saudara dia berdusta. Boleh ke kita kata? Kalau boleh terima, baru boleh. Kalau kita tak boleh kata dusta kepada orang yang berkata orang mukmin tu saudara kita, maka tak boleh juga kita kata Nabi Ibrahim ni berdusta kerana dia kata Sarah tu adik-beradik dia, saudara seagama. Betul tu. Cuma dia dapat melepaskan diri. Cara lagu ni tidak salah. Ini bukan dusta. Ini bukan dusta. Itu penyelesaiannya, iaitu dengan kita menganggap riwayat-riwayat seperti ini adalah riwayat bil makna, bukan riwayat bil lafz. Apalagi dalam Quran tidak ada sebut Nabi Ibrahim berdusta ke apa, tak ada. Dan dia bercanggah pula dengan usul akidah kita, Nabi ni berdusta, bercanggah. Jadi kita tak boleh terima hak tu. Dan hak tu kita boleh kata ini termasuk dalam tasarrufat perawi. Tasarrufat perawi, bukan hak asal, tetapi kandungan dia secara keseluruhannya boleh terima, molek, tak apa. Lepas tu disebutkan setengah-setengahnya ini mauquf kepada Ibnu Abbas, berhenti setakat Ibnu Abbas saja. Tidak sampai kepada Nabi SAW. Tak sampai guana. Dalam hadis ni dia sebut Nabi SAW bercerita gini ni, marfu' dah tu. Cuma ada pada setengah-setengah ketika tu Ibnu Abbas cerita seseolah daripada dia. Tapi kalau kita andaikan daripada dia, adakah patut dia cerita benda-benda macam ni daripada dia sendiri? Boleh dipikir kalau dia cerita sejarah dia nak buat. Mesti dia dapat tahu dari Nabi SAW. Dengan sebab itu, mauquf pun hak seperti ini fi hukmil marfu'. Apalagi hak kemudian ni, dalam hadis kemudian ni jelas sebut Nabi SAW cerita. Gitulah penyelesaiannya. Wa dzakara kadzabatihi, dan dia teringat kepada dustanya. Sini sekali lagi, teringat kepada dusta tu. Boleh jadilah kalau kita nak bersikap terbuka lagi, mana kalaulah kita andaikan dusta pun, Nabi Ibrahim ni dia kata setara tu hak dia kata tu, kalau tak kiranya tidak dusta lagi. Tetapi kalau dia kata dengan terang pun boleh, dia tidak kata dengan terang, itulah yang dianggapnya sebagai dusta. Seperti Nabi Adam, dia salah makan pokok tu, itulah yang dianggapnya sebagai kesalahan dia ataupun dosa dia. Ya sebenarnya tidak dosa, tetapi dia menganggap, dia berasa lagu tu. Sebab apa? Dia orang tinggi, sikit pun kesalahan dia yang memungkinkan orang kata begini-gini, dia berasa dia bersalah dah. Kalau kita nak andaikan begitu pun boleh juga. Tak apalah, ini hadis tentang syafaat kita sudah jumpa dah. Seterusnya cerita Ibnu Abbas ni pula, dari Nabi SAW ni, cerita Ibnu Abbas ni.
Hak inilah hak dia tidak angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Ringkas. Cuma adapun Kathir bin Kathir, dia menceritakan kepadaku, katanya aku dan Uthman bin Abi Sulaiman duduk dekat Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair pun kata bukan lagu tu. Ibnu Abbas cerita kepada aku, bukan lagu tu lagu mana? Ini ringkas cerita ni. Kalau kita tengok dalam riwayat yang lain dan dalam hasyiah kita ni, nombor sebelah luar pun dia ada sebut apa cerita yang sebenarnya. Kalau tidak tak faham tu, tergantung. Dia kata dalam Fathul Bari, Hafiz Ibnu Hajar sebutlah ni. Pernah pada satu ketika lafaznya Ibnu Jurayj an Kathir bin Kathir, aku dengan Uthman bin Abi Sulaiman dan Abdullah bin Abdul Rahman dalam satu kumpulan orang lagi bersama dengan Sa'id bin Jubair duduk di atas masjid pada suatu malam. Sa'id bin Jubair pun kata, tanyalah aku, nak tanya gapo pun, sebelum kamu tidak dapat melihat aku, boleh jadi aku mati pada ni, tak boleh. Orang pun tanyalah, lepas tu banyak tanya, ni tanya gini. Di antara yang ditanya dianya Sa'id bin Jubair, orang kata, ada seorang kata, betulkah hak kita dengar tentang makam tu, makam Ibrahim tu, iaitu Ibrahim dia bawa dari Syam batu tu kerana dia bersumpah kepada isteri dia Sarah bahawa dia tidak akan turun di Mekah. Balah dia dengan Sarah tu, Sarah jadi temuk cemburu. Pasal apa? Pasal apa ni, Hajar ni beranak dah, boleh anak, jadi dia tak boleh anak lagi, jadi cemburu. Balah lah kira-kiranya dalam cerita yang lain, Israiliyat ke apa tu, banyak lagi lah. Dia pun cemburu, dia pun halal lah, pun kita asal duduk dekat dia. Ibrahim pun bawa pergi lah, dia kata pergi buat dia, biar pergi diri lah, biar pergi sendiri. Ibrahim pun kata tak apa, macam kalah ke bini pula Ibrahimnya situ nampak. Itulah kalau cerita tak betulnya. Dia kata tak apa, kalau dia pergi pun dia bawa batu ni. Bawa batu, dia tak akan pijak tanah Mekah tu, nak pergi hantar dia pun, dia akan pijak atas batu. Maknanya dia tak akan duduk lama lah sana. Begitu. Betul kah kita dengar tu cerita tu? Ada orang tanya dia. Dia bersumpah untuk tidak singgah di Mekah, bahkan dia akan turun balik. Faqarrabat ilaihi imra'atu Ismail al-maqam fawada'a rijlahu. Jadi mak Ismail inilah yang letak batu bila Nabi Ibrahim nak jalan, letak batu gitu. Fawada'a rijlahu alaihi hatta la yanzil, supaya dia tidak pijak tanah. Sa'id bin Jubair kata bukan lagu tu, Ibnu Abbas cerita. Tu cerita. Hak dia kata tadi bukan begitu yang Ibnu Abbas ceritakan kepadaku, tetapi dia kata begini. Hak kamu cerita saat ni itu Israiliyat tu tak betul tu. Gini. Jadi Ibnu Abbas cerita kepadaku yang lagu mana? Iaitu Ibrahim bawa Ismail dan ibunya ketika ibunya sedang lagi menyusukan dia. Kecil lah, ketika masih kecil lagi, dan dia bawa gereba. Tu hak dia cerita. Tak ada cerita balah di antara Sarah dengan Hajar ke apa, berambak pergi. Tak ada tu. Bahkan Nabi Ibrahim bawa sendirilah pergi. Mana ada dia rakyat sini ki balah kau ki apa? Tak ada. Boleh jadi Allah SWT telah mewahyukan hak ni, kau bawa pergi ke sana. Sebab tu dia bawa pergi. Bila isteri dia kata apa, tinggal sini, tinggal tempat tak ada orang. Tadi kan kita sudah baca dah, adakah Allah suruhmu? Akhir sekali dia kata iya. Iya tu dia tahu mana. Jadi kira-kiranya dia pergi ni dengan perintah Allah SWT pergi. Apa ya kita duduk burukkan nama Nabi dan isteri-isteri dia. Tak pernah sabar lah isteri Nabi tu lagu tu, tak pernah sabar. Kemudian tidak pula tersebut pula dia ni isteri yang tidak baik. Ada juga isteri Nabi yang tidak baik, itu disebut dalam Quran. Sekat tu sudahlah, sekat sebut tu. Jangan kita melarat pergilah ke lain. Isteri-isteri Nabi yang lain tak boleh lah. Setakat ada sudah sekat tu. Seterusnya ni riwayat panjangnya. Ibnu Abbas cerita, Sa'id bin Jubair cerita lah ni. Orang yang mula-mula ambil ikat pinggang perempuan iaitu mak Ismail. Sini sah keliru. Dia ambil ikat pinggang litu'fiya atharaha ala Sarah, untuk menghilang. Ramai orang terjemahkan lagu tu, tak kena tu. Yang ni untuk menghilangkan kesan tapak kaki dia ni kepada Sarah, supaya Sarah tak boleh nak kesan dia berjalan. Itu sebab dia pakai ikat pinggang. Pakai ikat pinggang kemah, jadi kain dia tu meleret. Tak payah pakai ikat pinggang, kita kata pakai ikat pinggang kau naik kain tu.
Kalau tak pakar baru dia labung. Bukan makna begitu. Sebab itu dalam Asyiah kita pun dia beri beberapa makna. Tu'fiya, a'fa, al-athar tu apa makna? Di antara makna dia, seseorang itu berkhidmat. Untuk berkhidmat. Oh tu baru nak sabar ikat pinggan. Kemah. Nak kerja. Bukan nak kerja. Sebab raja tu beri kepada Nabi Ibrahim sebagai khadam kan ni? Sebagai khadam. Sebagai khadam untuk khidmat. Untuk khidmat. Orang tidak jela-jela kain buat kerja. Cemar. Hak nak sabarnya pakai ikat pinggan. Kemah. Barulah boleh buat kerja. Gitu. Untuk berkhidmat kepada Sarah. Habis cerita. Apa yang untuk susu, cerita macam-macam lah. Susu pasal apa, takut Sarah ni marah. Ibrahim pergi berjumpa dengan dia, dia pergi berjumpa dengan Ibrahim kau, marah. Jadi cemburu. Kok tu pula pergi. Padahal makna dia lagu lain. Tak apalah. Bila begitu, tu bahagian ikat pinggan selesai tu. Dia pun pergi, masih dia menyusukan. Ramai pula orang-orang kemudian di antara ulama dia kata Nabi Ibrahim ni bawa Ismail setelah dia besar dah pergi ke Mekah, bukan kecil. Ini sebab apa? Sebab dia tolak hadis ni. Itu akibat. Bila tolak hadis ni, dia pun kata falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Dalam As-Saffat itu apa ni ayat tu, maknanya Nabi Ibrahim mendapati anak dia ni besar dah. Lepas pada tu ayat tu seterusnya kalau baca wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan. Mana Ishaq tu sudah ada dah. Maknanya Ismail ni besar dah. Ada pula yang mengatakan hak ni cerita Ismail besar ni di Palestin. Terus masa duduk sana tu hak berlaku peristiwa nak sembelih Ismail gapo tu. Bukan di Mekah. Habis celaru. Ini pasal apa? Pasal tolak hadis ni. Dengan sebab itu ada kata tak boleh. Hadis ini menyelesaikan banyak masalah. Iaitu orang-orang duk keliru dalam kitab Taurat pun ada juga setengah-setengah tempat tu menunjukkan Ismail ni besar dah. Besar tu duduk di sana, duduk di Syam. Orang terpengaruh dengan hak tu lah. Hak dalam kitab Bible, Sifir Takwin tu. Buku kejadian tu, kitab kejadian. Dalam tu ada sebut. Tetapi dalam kitab kejadian tu pun dia ada sebut juga yang menunjukkan Ismail ni dibawa oleh ayah dia pada masa kecil buat pergi ke tempat yang tak ada air. Ini mengisyaratkan dalam Bible tu pun sesuai juga dengan hadis ni. Sesuai juga dengan hadis ni. Baiklah. Dia pun pergi letak dekat pokok kayu besar. Di atas daripada kawasan Zamzam tu. Di bahagian atas masjid. Kawasan tu atas daripada masjid. Pada ketika tu tak ada orang. Tak apalah seperti kita terjemah tadi lah. Tak ada gapo-gapo pergi. Lepas tu pergi duduk sana. Ibrahim pun tinggal. Lepas tu tinggal selama mana? Setengah orang dia keliru. Siapa bini mati dah semasa tinggal. Lepas tu Ibrahim ni, Ismail ni tak ada ayah dia, duduk seorang, patut ketinggalan. Lepas tu pada masa mana dia sembelih pulaknya Ismail tu? Tahu-tahu ni cerita ni dia pergi ni ada bini dah. Pada masa mana dia sembelih? Tak ada pula cerita di sini. Bila dia pergi pula? Kalau kita jumpa dengan bini dia sekali tu. Hak bini dia pekong apa ni, syaitan tu, iblis. Anak goda dia, anak dia tu. Masa mana? Sebab itulah setengah orang dia keliru. Dia kata peristiwa tu bukan di Mekah, tapi peristiwa tu berlaku di Palestin. Tapi itu tak betul. Memang peristiwa ni berlaku di Mekah. Cuba kita fikir, seorang Nabi, adakah patut dia tinggal bini dia tu lagu tu? Nabi Ibrahim dia pergi sama. Cuba dia berasa lama, dia pergi. Lepas tu dia mari pula dekat bini dia, muka dia bini dua. Dia pergi pula sebab dia ni menanti sesuatu. Dia seorang Nabi. Dia pergi tengok. Dalam masa tu dia pergi jumpa dengan anak dia setelah anak dia besar. Hak tu belum kahwin lagi. Ketika itulah hak dia mimpi tengok dia sembelih anak dia tu. Dan dia sembelih tu ketika ibu dia ada, dia pergi mari. Bukan kata tinggal. Hak tak pernah sabarnya kalau dia tinggal tu. Tu tak pernah sabar. Dia tidak tinggal tu, dia pergi. Cuma lamalah juga, beberapa lama dia pergi. Lepas tu dia pergi, dan itu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh bahas. Kita tak boleh kata apa dia tidur giliran molek. Masalah giliran ni masalahnya lagu mana waktu tu. Dia cerita lain. Walau bagaimanapun dia tetap pergi, tidak biarkan begitu. Dan dia biar tu pun dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita maklum daripada hadis ni, Allah Subhanahu Wa Taala tidak biarkan dia, akhirnya menjadi punca rahmat kepada sekalian alam. Akhirnya kerana dia pergi letak situ. Kalau dia tak pergi letak situ, tak ada lah keturunan Nabi tu.
Nabi kita pula tak ada lah Mekah tu, tak ada lah Baitullah, tak ada lah air telaga Zam-Zam tu yang merupakan mukjizat berpanjangan, tak ada lah. Rupanya kok tu walaupun nampak susah sementara, kan dia tengok anak dia digelepar ni, lapar, dahaga, dia tak sanggup nak tengok anak dia ni mati dalam keadaan gini. Pergi tengok kala-kala ada orang. Lepas tu lagu mana anak dia, turun pula pergi tengok, serba salah. Nak boleh pertolongan Allah SWT pun bukan senang. Seorang Nabi pun walaupun kata Allah SWT suruh tak tahu mana lagi, suruh dia turun. Begitulah yang berlaku. Nah, inilah cerita ni. Bila dia nak pergi tu, isteri dia kata nak pergi mana, tinggal sini seorang, tak ada siapa-siapa ni. Dengan budak kecil. Ibrahim tak paling. Kalau kita nak kira seorang Nabi tidak lagu tu, tetapi ini perintah Allah SWT. Perintah dia, lagu tu dia buat. Akhir sekali dia tanya, Tuhan suruh kau? Iya, dia kata. Kalau dia suruh tak apalah kalau lagu tu. Allah SWT tidak akan biarkan kita. Dalam riwayat yang salah satu lagi tu, aku reda Allah sebagai Tuhan. Dah kalau Allah suruh lagu tu tak apa. Ni maknanya asas sungguh daripada kosong, tak ada apa satu, tak ada pertolongan siapa-siapa. Buat, lepas tu jadi. Allah SWT bagi keberkatan, nak tunjuk hak tu. Pergi, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Tujuannya Rabbana liyuqimus salah. Tujuannya bapa tinggal sini supaya mereka mendirikan sembahyang. Tu hak maksud besar sembahyang tu, sebut tu. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia ni condong nak pergi ke Mekah. Itulah keberkatan doa Nabi Ibrahim tu, yang jadi orang tak boleh duduk tu. Nak pergi hak ni, nak pergi Mekah. Kalau kita tengok dalam dunia, tak ada yang seumpama itu. Tak ada. Satu rumah suci, orang kata, seramai tu orang pergi. Dan dengan rindu yang begitu sekali, sanggup kurbankan apa saja. Ini berkat doa Nabi Ibrahim. Dan minta Allah SWT kurniakan buah-buahan di sana. Walaupun pada pasir gapo tu, tak ada gapo, minta la'allahum yashkurun, sampai kepada yashkurun, kata. Tak apalah. Cerita dia macam tadi. Pergi lagu tu. Malaikat pun mari. Malaikat. Sebab itulah kita tengok, kalau sama sekarang ni pun nak cari air payah sana. Hak ni tak habis-habis. Heran juga tu. Air tu tak habis-habis. Lepas tu air tu pula bersih, suci. Sekarang ni ada macam-macam alat pula untuk menguji air. Didapati air Zam-Zam, tak boleh nak tanding dengan air mana-mana pun di dunia. Bersih betul dan bagus airnya. Tak habis-habis. Seramai mana pergi ambil, tak habis. Padahal duduk tengah pada pasir. Isyarat ke apa? Itu falsafah dia tinggi itu. Allah SWT nak cerita air ni punca kehidupan. Kalau tak ada air tak boleh hidup. Tengoklah cerita Nabi Ismail tu nak hidup lagu mana, Nabi pun tak ada air. Begitulah juga kehidupan ni perlu kepada siraman air. Dan air ni hak mari ni pelik ni. Kalau tempat lain memanglah tempat air, hak tempat tergelam air semua. Kita kata hak ni air. Kalau kita nak kira hak lain tak ada seumpama itu. Macam mana dia boleh ada? Mukjizat. Nak ceritanya Nabi SAW tu di alam rohaninya dia menyirami ruh manusia, rohani manusia, sehingga manusia yang minum air tu, air dia, pengajaran dia tu tidak akan dahaga. Dan air itu adalah terbaik, ajaran dia tu. Isyarat zahirnya berupa air. Maknanya kalau kita guna air tu, air menghidupkan. Begitulah juga ajaran dia. Nabi mari mana? Mari Mekah lah, orang Mekah lah. Dari segi rohani pun kosong. Pada ketika tu orang ni jahat semua. Tak ada yang baik. Boleh dikatakan keseluruhannya masyarakat dikuasai oleh orang-orang jahat. Hak zahir ni pun tak molek, kering, kontan. Hak rohani pun lagu tu juga. Apabila dia mari nak ceritanya, nak ceritanya falsafah dia yang apa? Iaitu Nabi SAW ni memang luar biasa. Punca ilmu dia tu kita tak boleh nak fikir dengan akal biasa. Sebagaimana tak boleh nak fikir air dia tu lah. Mari mana? Macam mana tak habis? Macam mana boleh jadi molek? Begitulah juga dengan ajaran dia. Mari daripada tempat yang kosong, tak ada apa satu. Kalau tidak kerana Allah SWT
yang mengeluarkannya siapa lagi. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi. Selepas dia mati masih lagi kita boleh tengok, masih lagi. Jadi begitulah. Dia buat kepung, buat kepung air tu. Kalau tidak kepung, Nabi SAW kata, kita kata nak kepung pustaka mana nak kepung, dah air ni kuat kita kata, tapi dia ada usaha nak cerita ni, nak kepung. Kalau tidak kepung, saya jadi mata air, ia terus menerus mengalir. Tapi tidak jadi gitu, jadi telaga, sebab dia kepung. Kalau kita kata kepung pun dah air banyak, nyelipah juga, sakat mana dia tenaga orang perempuan. Ini semua isyarat belaka, isyarat belaka, bahasa isyarat belaka. Supaya Maryam itulah, wa huzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyah. Pokok kurma ni besar, pokok kurma ni dia suruh kocok pokok kurma. Hak duduk mengandung, hak duduk sakit perut, nak suruh nampak ada usaha. Hak lagu tu juga ni pun bukan nak kata dengan tenaga dia tu nak royak dia jadi dapat gagah luar biasa pada ketika tu. Tidak. Ini nak cerita, nak menunjukkan mukjizat belaka lah ni. Nak menunjukkan mukjizat. Air itu pun tertahan kerana mukjizat. Kalau sikit, macam mana dia boleh jadi telaga? Banyak gitu mau air. Kalau sebanyak tu air, kepung pun dia pergi juga. Tapi mukjizat. Nak menyatakan mukjizat Nabi ni. Walaupun ketika dia kecil pun sudah nampak dah. Walaupun masih budak lagi, sudah nampak dah. Seterusnya, itu situlah mulanya orang pergi. Apabila ada air, dia orang Arab, dia cari tempat mana ada air, sebab dia susah air. Bila ada air, di situlah dia buat jadi perkampungan dia. Lama-lama jadi besar. Nabi Ismail pun kahwin dengan popok dia. Itu cerita. Jadi dalam pada Nabi Ibrahim itu pergi mari beberapa lama. Ada selepas Nabi Ismail ni menikah, dia pergi pula jumpa dengan bini. Ini bini kurang molek lah. Kurang molek. Anak ceritanya, kalau seorang Nabi pun mungkin dia dapat begitu, apatah lagi kita. Jadi buat apa ya kita keberatan sangat tu. Kadang-kadang orang ni susah sangat nak tinggal bini tu. Bini yang tidak patuh pun saya semacam. Tak saya tinggal, saya jadi bodoh ke bini tu. Jadi ndeng kepada bini pun tak apa. Bini berjalan dengan orang pun tak apa lagi dia. Bini nak pergi mari dengan orang pun tak apa. Jadi dayus. Kenapa jadi gitu? Sudahkah dalam hadis ini dia mengajarkan seorang Nabi pun dia boleh berlaku gitu. Tidak sempurna. Bila tidak sempurna kita tak boleh cerahlah. Itulah yang disuruh. Sebab apa? Di antara sebab dia pergi tanya, dia royak susah dalam keadaan susah. Ini tanda orang tak boleh pergi, tak boleh jadi ibu rumah lah. Susah dalam keadaan melarat, menderita kita. Duduk sebut tu. Lepas tu tidak jemput orang tua dia mari. Nampak orang mari jauh, tidak kata singgahlah dulu minum air. Seperti hak bini hak nombor 2. Bini hak nombor 2 tu dia layan molek. Itulah Nabi Ibrahim kata kemah benda tu. Hak yang mula-mula tu dia kata kamu pesan biar dia pecah benda. Itu Nabi Ibrahim selalu kecek bahasa lagu tu. Selalu dia kecek bahasa-bahasa balarah tu. Bahasa-bahasa sindiran tu. Tetapi bahasa sindiran pun hak Nabi kecek ni kan, dia kalau dalam mimpi pun kita kena tak ambil lagu tu. Kalau seseorang tu mimpi benda dia cam, maknanya bini dia akan mati ataupun dia akan cerai dengan bini dia. Pasal apa? Sebab orang nak ambil mimpi pun dia kena tahu ilmu hadis. Dia kena tahu. Gapo dia dalam hadis kata, benda ni apa makna? Maknanya bini. Kalau benda tu kemah, maknanya bini tu kemah, molek. Kalau benda tu tak molek, buruk, mana tak molek lah tu. Buruk lah tu. Tak boleh. Kalau kita lelak lagi situ, rebah kita. Jerit patah rebah. Tersungkur kita. Dia kena hak kemah. Itu dalam apa ni, alam misal pun makna dia begitu. Jadi panjang kita cerita ni. Hak kita terjemah tadi lagu tu lah. Seterusnya makanan ni Nabi SAW sebut sini, kalau tempat lain air daging itu tak boleh, tidak baik untuk kesihatan dia. Tapi di sana dengan keberkatan doa Nabi Ibrahim tak apa. Tak apalah. Inilah cerita kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail, macam mana buat binaan tu, bangunan rumah tu. Pas rumah tu, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah. Tak ada rumah ke?
Hak lain ada, rumah lain orang duduk buat dah rumahnya, bukan hak tu rumah yang mula-mula sebelum pada tu orang duduk dalam gua, tidak. Rumah di sini maksud rumah ibadat. Apa rumah ibadat tak ada lagi kah? Dalam sejarah banyak dah rumah ibadat. Hak sembah matahari ada berhala matahari, hak sembah bulan ada berhala bulan, hak sembah api ada rumah api dia. Macam-macam di segala negeri, seluruh dunia ada dah pada masa tu. Tapi hak tak ada disuruh bina ni hak rumah tauhid, hak tak ada. Rumah tauhid yang mula-mula dibina pada masa tu, setelah terhapus tak ada dah semua dunia ni syirik belaka. Dia suruh Allah SWT suruh bina hak ni. Rumah tauhid maksudnya. Bukan rumah hak lain, rumah tauhid. Rumah hak lain tu ada menandakan zaman tauhid ni bermula. Dan dia akan mengalahkan rumah-rumah yang lain. Walaupun banyak dalam dunia ni, tapi dia akan mengalahkan hak lain. Itu tanda. Bermula daripada asas yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Sebab itulah orang panggil millah Ibrahimiyah. Sebab asas hak dia letak tu cukup kuat, dalam jauh pergi dalam sejarahnya. Hak Nabi kita buat ni sebenarnya lanjutan daripada hak Nabi Ibrahim buat. Walaupun nampak Nabi Ibrahim buat mereka lagu tu yang nampak benda, tetapi hakikatnya jauh. Tengoklah sekarang ni yang kita tengok berapa juta sekali-sekali pergi orang pergi, duk pergi semacam. Dulunya gap dia ada, barulah nampak mukjizat. Kalau tidak, kalau ada kelebihan sana tempat pemandangan comel ke apa ke, katalah orang tertarik dengan pemandangan dia nak pergi. Ni tidak habis pitih lagi, tapi pergi apa? Sebab Nabi Ibrahim kesal dia nak ceritanya, kalau ikhlas ikut perintah Allah SWT, Allah SWT akan bagi kejayaan dan akan bagi pertolongan walaupun lambat, jangka panjang, untuk jangka panjang. Dan kerja kita jangan kita tengok untuk sekejap. Itu pengajaran kita kena tengok untuk generasi, beberapa generasi akan datang. Itu cara kerja Nabi-Nabi. Jangan gaduh, jangan sibuk, jangan terpengaruh, terpedaya. Buat apa yang Allah SWT suruh. Sampai masa dia akan tolong. Begitu. Seterusnya hak lain itu lebih kurang itulah. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana.